Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Apa yang dihidangkan di depan kita ialah satu rang undang-undang untuk menyemak dan membina Ordinan Perkapalan Saudagar tahun 1952. Dan saya amat bersetuju dengan kementerian yang membawa rang undang-undang ini very timely, kerana supaya apa juga yang kita lakukan ini selari dengan kehendak Maritime Labour Convention 2006. Dunia telah pun pantas menyusun SOP dan juga isu-isu yang berkait dengan maritime, dan saya rasa ini memang wajar kita sokong, kerana isu-isu yang diperkenalkan ataupun yang dikemukakan adalah isu-isu yang amat relevan dengan keadaan semasa. Apa yang ada dalam undang-undang ini akan kita lihat bagaimana definasi dan definasi serta ungkapan-ungkapan akan diperjelaskan. Tetapi yang lebih penting sekali, Datuk Speaker, saya melihat bahawa dalam rang undang-undang ini disentuh tentang hal-hal keselamatan kapal, kebajikan anak-anak kapal, latihan kepada anak kapal ataupun pengisi seafarer, dan kualifikasi atau qualification yang diperlukan untuk menjadi anak kapal. Yang lebih penting lagi saya kira ialah juga untuk melihat bagaimana kita move forward. Industri ini industri yang mempunyai peluang yang amat luas, dan dengan terwujudnya SOP ataupun dengan terpindahnya Ordinan Perkapalan Saudagar 1950 ini, saya rasa kita boleh move forward dengan keadaan yang lebih teratur. Saya melihat bahawa bagaimana di Malaysia, Jabatan Laut Malaysia ataupun Marine Department of Malaysia telah pun mendaftar 52 syarikat dan agensi yang terlibat dalam industri ini. Ini menunjukkan bahawa kita mempunyai potensi yang amat hebat. Bagaimana daripada 52 syarikat-syarikat yang melibatkan diri dalam industri ini, majoritinya adalah syarikat-syarikat persendirian, walaupun ada institusi-institusi pengajian tinggi dan juga agensi-agensi kerajaan yang lain yang terlibat. Namun begitu Tan Sri melihat bahawa bagaimana industri ini mempunyai potensi yang luas, dengan syarikat-syarikat mengambil inisiatif untuk mengadakan program-program bagi membangunkan industri ini. Pola Kedah berdiri yang berhormat. Ya, okay. Ya. Terima kasih Tuan Yang Pertua, dan terima kasih Yang Berhormat sekalian tadi. Sebelum Yang Berhormat sekalian pergi lebih jauh, saya nak minta pandangan Yang Berhormat tentang satu isu kebajikan anak-anak kapal. Saya teringat jelas 2 kali saya berjumpa dengan orang yang saya kenali. Mereka pelaut, balik dari laut, dan sangat kurus. Selepas lama tak jumpa, mereka hilang kehilangan banyak berat badan. Dan saya tanyakan, jawapannya ialah semasa belayar tidak ada makanan yang sesuai. Tidak ada makanan yang sesuai. Satunya kerana dia Islam, tak ada makanan yang sesuai langsung dia ada, maka perlu makan biskut-biskut ya selama 3 bulan. Seorang lagi sampai 6 bulan. Seorang lagi juga ada masalah lain. Jadi di sini apakah langkah, maksud saya ialah bagaimanakah pandangan Yang Berhormat tentang mekanisme untuk menguatkuasakan kebajikan tadi. Isu ini isu agak besar, saya difahamkan. Terima kasih. Dia Yang Berhormat, dia mabuk laut itu dia selalu muntah. Itu sebab dia kurus. Sila, dia mabuk free, Tan Sri. Saya amat setuju kalau Kedah. Sebab itu apabila memerhatikan pindahan ini, dia juga catatkan
apakah yang perlu ada dalam sebuah kapal, apakah yang qualification untuk seorang itu menjadi seafarer, apakah latihan yang harus dia lalui, dan ada guideline terhadap apa-apa yang harus ada dalam kapal itu sebelum kapal itu diluluskan oleh pendaftar. Tan Sri, yang saya nak sebut di sini ialah, kalau kita lihat Malaysia ini, kedudukan kita samalah seperti Korea Selatan. Kita mempunyai semenanjung dan kita juga ada wilayah kepulauan Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak bukan negeri, Tan Sri. Sabah dan Sarawak ialah wilayah kita. Jadi dia bukan sebahagian negeri. Karena Melaya, Sabah dan Sarawak lah yang membikinkan Malaysia. Jadi saya iktiraf Sabah dan Sarawak sebagai wilayah di sini. Oleh demikian, kalau di Korea kedudukan fizikalnya sebagai satu peninsula dapat menghasilkan industri marine yang amat hebat di dunia. Malah untuk pengetahuan kita semua, shipyard terbesar di dunia ialah di Ulsan, Tan Sri. Dan Ulsan ini menempatkan the three big players, iaitu Hyundai Heavy Industry, Samsung Heavy Industry, Daewoo Shipbuilding Marine Engineering. Bagaimana sebuah negara yang posisinya sama seperti kita dapat memberikan semua R&D dan peruntukan bagi membangunkan industri yang terbesar di dunia ini. Tan Sri juga pernah melawat tempat ini, saya juga pernah melawat tempat ini, dan ramai kawan-kawan kita yang telah melawat tempat ini. Malah kawasan ini seolah-olah menjadi state within state. Bagaimana Hyundai dan Daewoo menjaga pekerja-pekerja dia, sekolah ada dalam situ, klinik ada dalam situ, institusi pengajian tinggi juga ada dalam kawasan industri ini. Ianya ialah state within state. Bagaimana keseluruhan kehidupan di sana dijaga begitu tertib, telefonnya, kebersihannya, dia ada services segala-galanya. Dan sebab itulah kesungguhan inilah yang kita nampak menjadikan South Korea sebuah negara yang hebat. Rakyat dia sama tinggi dengan kita, Tan Sri. Dia 7 kaki ke 8 kaki tidak. Dia pun lebih kurang dia 5 kaki, 6 inci, 5 kaki. Saiz pun sama. Lebih kurang macam bagan serai saja saiz dia. Saiz sama. Kita dah pergi tengok bagan serai kan. Saiz lebih kurang sama. Cuma perempuan dia segak sikit saja. Maknanya, Tan Sri, kalau dilihat kepada saiz, kedudukan, kita sepatutnya menjadi salah sebuah negara yang hebat dalam segi marine engineering. Apatah lagi kita lihat wilayah Sabah dan Sarawak. Wilayah Sabah dan Sarawak juga mempunyai posisi yang hebat, dan harus kerajaan memperuntukkan R&D yang lebih. Dan saya kira anak-anak Malaysia sama anak-anak Melaya, Sabah dan Sarawak begitu sinonim dengan laut. Kita bukan landlocked country. Kita bukan seperti di Kyrgyzstan ataupun Kyrgyzstan ataupun Tantan family yang tidak mempunyai laut. Negara kita dikelilingi oleh laut. Maknanya kalau sudah laut bukanlah sesuatu yang luar biasa bagi kita. Kita main dengan laut. Sebab itu di Sempurna dan negara ini biasa. Tetapi nampaknya kita tidak mengambilkan tidak mengambil peluang daripada posisi yang kita ada. Bagi saya melihat sementara kita menunda ordinan ini, kita juga harus mengambil kesempatan ini. Saya Tan Sri semenjak nak berucap dalam isu ni lah, saya Google banyak ilmu-ilmu yang ada dalam internet, dan saya rasa kalau saya pun tidak terdedah dengan maklumat ini, saya pasti anak-anak kita di sekolah, di institut pengajian tinggi tidak juga mengetahui apakah peluang-peluang dalam industri ini. Sebab itu saya rasa sampai telah tiba masanya kerajaan mengambil sikap bahawa ini ialah satu peluang yang luas, bukan saja untuk negara tetapi juga untuk anak bangsa, bagi keluar
daripada kepompong yang kita ada. Khususnya saya melihat tiap-tiap tahun ramai di kalangan anggota-anggota dan pegawai-pegawai TDM yang telah pun tamat pengajian ataupun tamat berkhidmat dengan TDM. Ada yang berhenti 12, 15, 18, ada yang pencen. Tetapi kalaupun dia pencen, Tan Sri, umur dia muda, dia baru dalam sekitar 40-43 dia pencen. Kita harus memanfaatkan mereka ini. Mereka ini kita harus memberikan peluang untuk menjadi seafarer ataupun untuk menjadi pegawai-pegawai dalam industri ini, dan mereka ini harus dibina kerana mereka mempunyai asas yang kukuh dalam industri ini. Di samping itu saya lihat beberapa institusi seperti Alam yang berada di Melaka telah pun mengeluarkan hampir 10,000 orang seafarer, dan saya kira ini satu pencapaian yang boleh kita banggakan sebagai rakyat Malaysia. Dan saya rasa Alam harus diperkemaskan lagi, diperbanyakkan tempat-tempat latihan, dan saya rasa kerajaan harus memberikan recognition yang tinggi kepada mereka, dan akhirnya kalau boleh dibuka institusi ini di beberapa tempat yang lain, khususnya di wilayah Sabah dan di Sarawak. Di samping itu, Tan Sri, saya juga melihat bagaimana anak-anak kita di sekolah, khususnya yang berada dalam tingkatan 4 ke 5, harus didedahkan dalam industri ini. Sebab industri ini mempunyai peluang yang cukup hebat, dan bukan saja daripada sudut kerjaya, tetapi juga peluang untuk anak-anak Malaysia merantau ke luar negara. Tan Sri, kalau dia duduk main Sabah Sarawak Malaysia, Sabah Sarawak Melaya, Sabah Sarawak Melaya, tak jadi. Anak Malaysia harus jadi panglima awang. Dalam sejarah Melayu terbukti dalam sejarah bahawa panglima awang telah pun berlayar di antara anak Melayu, anak Malaysia, di antaranya lah yang telah pun memenuhi dunia. Jadi maknanya kita harus mempunyai pandangan begitu untuk melahirkan anak Malaysia yang berani. Dan saya kira kalau industri ini membangun, industri ini hebat di antara industri yang boleh kita ketengahkan, maka pengetahuan awal, pendedahan awal harus diberikan kepada anak-anak sekolah kita. Dan malah saya cadangkan juga kalau boleh di sekolah-sekolah, di samping kita ada kadet tentera darat dan kadet polis, kita juga harus memperkenalkan kadet marine kepada mereka, bawa mereka ke laut, ke lumut dan sebagainya, untuk berdedahkan mereka dengan industri ini. Dan saya yakin kalau ini terjadi sepertilah apa yang sedang terjadi di Dubai atau di Emirates. Tan Sri, kalau kita melihat apa yang berlaku di Dubai dan Emirates, kalau kita turun ke bandar Dubai, sudah pasti kita akan berjumpa ramai jururawat dari Malaysia. Kita tanya dia, kenapa kerja di sini? Dia kata, yang pertama sekali gajilah, Tan Sri, hebat. Yang keduanya, kita telah pun berjaya mengeksport jururawat-jururawat kita di Emirates dan Dubai. Yang keduanya, pilot. Saya dimaklumkan hampir 13,000 orang pilot yang berpindah dan berpusat. Begitu juga dengan IT. Maknanya, Tan Sri, kalau kita sediakan peluang-peluang ini kepada anak-anak Malaysia, saya yakin kita boleh eksportkan kepakaran ini. Kita boleh ekspor nurses, kita boleh ekspor doctors, kita boleh ekspor IT, dan sekarang ini waktunya telah tiba kita kena ekspor marine seafarers dan juga mereka yang pakar dalam bidang ini. Akhir sekali, Tan Sri, saya sekali lagi mengatakan bahawa industri kita ialah masih lagi dalam dalam tidak elementary lah, kalau saya boleh katakan elementary. Harus ada peningkatan yang cukup daripada segi R&D, harus ada kemampuan dan dia kemauan untuk membuka sebanyak mungkin institusi-institusi pengajian tinggi berhubung dengan industri ini. Dan yang lebih penting sekali, Tan Sri, jangan lepaskan peluang oleh kerana posisi geografi kita sebagai sebuah negara peninsula dan juga negara kepulauan, maka kita harus mengambil
manfaat bagi membangunkan negara. Jangan sekadar kita bergantung kepada industri-industri tradisional, khususnya yang kita ada sekarang ni, perdagangan dan juga minyak. Untuk itu saya menyokong untuk pindaan ini dilakukan. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Terima kasih.